dan salam sejahtera. Okey, kita masuk bab 7, graf gerakan tingkatan 4. Okey, graf gerakan ini terbahagi kepada dua, iaitu graf jarak masa dan juga graf laju masa. Kita masuk dulu pada graf jarak masa. Kita tengok ya. Ini soalan dia, contoh soalan dia. Rajah 1 menunjukkan pergerakan Puan Harizah dari rumahnya ke sekolah dengan menaiki kereta. Puan Harizah singgah sebentar di Taska Ceria untuk menghantar anaknya ke taska tersebut sebelum meneruskan perjalanannya ke sekolah. Okey, Puan Harizah ni dia dari rumah dia nak ke sekolah. Ini ialah graf jarak masa. Jarak masa. Okey. Graf jarak masa daripada rumah dia nak ke sekolah. Rumah nak pergi mana? Pergi ke sekolah. Okey. Itu ialah berkaitan dengan apa yang diberi. Lepas tu dia singgah sebentar di Taska Ceria untuk menghantar anaknya. Okey, maksudnya dia singgah di sini lah. Dia singgah di mana ni? Dia singgah di Taska Ceria. Kat sini tinggal untuk hantar anak dia sebelum dia pergi ke sekolah. Jadi soalan dia, A. Nyatakan tempoh masa dalam minit Puan Harizah berhenti di Taska Ceria. Okay, jadi bila kita perhatikan jadual graf jarak masa ni, kita tengok kilometer dan di sini dia bagi ialah dalam minit. Tu kena hati-hati ya. Okay, jadi dia tanya berapa masa dia berhenti. Kalau berhenti yang mana? Ialah berapa lama dia berhenti. Masa dia kata. Kalau masa, tengok bawah. Berapa lama kan? Kalau ditanya berapa jarak, tengok sebelah. Jarak yang keberapa, tengoklah sebelah jarak sini. Tapi sekarang ditanya berapa tempoh masa, maksudnya berapakah tempoh masa dia berhenti ini. Masa dia hantar anak dia. Jadi kita tolak sajalah. 18 tolak dengan 10, kamu akan dapat 8 minit. Kalau dia satu markah sahaja, tak perlulah buat jalan kira. Terus kamu tulis 8 minit. Okay. Soalan B. Hitungkan purata laju dalam kilometer per jam perjalanan Puan Harizah dari rumah ke sekolah. Dia nak purata laju. Apa itu purata laju? Kamu kena tahu rumus. Okay? Selalu kamu tahu rumus macam ni kan. Jarak laju masa. Okay? Jadi nak cari purata laju maksudnya jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Tutup L. Jarak bahagi masa. Jadi purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. Di sini kena hati-hati sebab di graf tu digunakan minit, tapi jawapan dia mau dalam jam. So kalau minit tukar pergi jam, kamu kena bahagi dengan 60. Jadi purata laju jumlah jarak. Jadi jarak dia berapa? Tengok sini, jarak dia 13 km. Bahagi dengan jumlah masa. Masa dia selama 30 minit. Tapi dia mau jawapan dalam jam, maksudnya 30 tu kamu kena bahagi dengan 60. Kamu akan dapat jam. Jadi kamu ambil kalkulator, kamu kira, akan dapat 26 km per jam. Okey, itulah jawapan dia. Okey. Soalan nombor 2. Encik Fawaz menjadikan berbasikal sebagai aktiviti hujung minggu. Rajah 2 ini menunjukkan graf jarak masa perjalanan Encik Fawaz berbasikal dari rumahnya ke pekan. Beliau berehat sebentar sebelum kembali ke rumah. Okay. Maksudnya daripada rumah dia berbasikal sampailah ke pekan. Dia berehat sebentar. Kalau yang statik ni dia berehat. Dia berehat sebentar dan dia kembali semula ke rumahnya. Maksudnya daripada rumah dia berbasikal ke mana? Ke pekan. Okey, dalam jarak 10 km masanya 50 minit. Kamu fahamkan dia punya graf ini. Okey, soalan dia, hitung laju dalam kilometer per jam. Ingatlah, per jam ini dia guna minit macam tadi. Minit tukar pergi jam mesti bahagi 60. Pergerakan Encik Fawaz dari rumahnya ke pekan. Okey, laju. Mesti ingat inilah. Yang penting ini kamu kena ingat. JLM. Jangan lupa makan. Kalau nak cari laju, tutup laju. Jarak bahagi masa. Nak cari jarak, tutup jarak, laju darab masa.
Nak cari masa, tutup masa, jarak bahagi laju. Ini basic ya. Ini basic yang semua orang kena tahu. Okay, jadi nak cari, dia kata nak cari laju, tutup laju, jarak bahagi masa. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay, jarak dia berapa? 10 km. Bahagi dengan masa. Masa selama 50 minit. Tapi dia mau dalam jam, ingat. Kalau mau dalam jam, tukar pergi jam, bahagi dengan 60 jam. So, bahagilah guna kalkulator, kamu akan dapat 40 km per jam. Ataupun kamu boleh juga nak tulis macam ni. 40 km per jam. Sama je. Itu hanya unit saja ya. Okey. Okey, B. Huraikan pergerakan Encik Fawaz dari pekan ke rumahnya. Okey, macam mana nak huraikan? Maksudnya kita kena carilah. Kamu cari laju. Kamu rasa berapa laju dia untuk keseluruhan perjalanan. Okey. Dia minta bukan untuk perjalanan, dia minta dari pekan ke rumahnya. Dari pekan kat sini ke rumahnya. Okey, itu yang dia mahu huraikan. Macam mana nak huraikan? Kamu kena carilah dulu dia punya laju. Okey, macam mana nak cari laju dia? Kadar perubahan laju dia samalah 10 laju bahagi dengan apa? Bahagi dengan masa. Dia punya jarak 10 kan. Masa dia ialah daripada ni. Yang di sini masa dia, maksudnya dia mula daripada sini. 50 tolak 25 maksudnya 25 minit. So jangan lupa 20 minit tu kena bahagi dengan 60 untuk dapatkan jam. Ini kilometer. So dia punya laju perjalanan pulang dari pekan ke rumahnya ialah 24 km per jam. Jadi macam mana nak huraikan? Kamu kena beritahu lah. Encik Fawaz. Kalau hurai mesti tulis ya. Encik Fawaz berbasikal sejauh 10 km dalam tempoh 25 minit dengan kelajuan 24 km per jam. Jadi kena bagi tahu jarak, kena bagi tahu berapa tempoh masa dia, kena bagi tahu laju. Ingat JLM. Bila nak huraikan, masukkan semua ke dalam huraian. Soalan nombor 3. Pergerakan suatu zarah bagi tempoh masa tertentu digambarkan oleh persamaan S sama dengan 10T tambah 20. Itu dia punya pergerakan dia, persamaan dia. Dengan keadaan S ialah jarak. S ialah jarak dalam sentimeter dan T ialah masa. S ialah jarak, dia kata. S ialah jarak dan T ialah masa. Okey. Jadi macam mana dia pasti cuba lengkapkan jadual 3 bagi zarah tersebut di ruang jawapan. Di sini. Kita tahu S sama dengan 10T tambah 20. Okey. Gantikan sahaja T itu dengan 3. 10 3 tambah 20. So kita akan dapat 50. Kat sini kamu akan dapat 50. Okey. Lepas tu soalan yang kedua. Pada raja di ruang jawapan, lukiskan graf jarak masa untuk mewakilkan gerakan zarah tersebut. Jadi kamu lukis sahaja, kamu plot daripada sini bila T kosong S20. Sini. Bila 1, 30. Sini. Bila 2, dia 40. Bila 3, dia 50. Sorry, 3 kat sini. Bila 4, dia 60. 4, 60. 4, 60 ya, jarak. Masa 4 saat, jarak dia 60. Kalau 5, 70. Masa dia 5 saat, jarak dia 70. 70 kat mana? 70 kat sini. Okey. Lepas tu, ambil pembaris. Kamu baris. So, kamu akan dapatlah ini graf jarak masa S. Tulis S sama dengan 10T tambah 20. Okay. Itu saja cara lukis dia. Okay. Soalan yang keempat. Masih lagi graf jarak masa bahagian B, section B. Section B ni 5 sama markah lah. Okey, graf jarak masa yang macam 4 menunjukkan pergerakan kereta Aznizam
dari Kuala Penyu ke Kota Kinabalu melalui Beaufort. Maksudnya daripada Kuala Penyu silah. Kuala Penyu dia pergi ke KK melalui Beaufort. Itu maksud dia. Okey. Daripada Kuala Penyu nak ke KK dia melalui Beaufort. Okey. Lepas tu kita tengok. Okey, huraikan pergerakan kereta itu dari minit ke-40 hingga minit ke-7. Okay, kalau graf jarak masa, maksudnya ini ialah dia berhenti rehat. Okey, jadi macam mana kita nak huraikan pergerakan kereta tu? Maksudnya kereta tu ialah berada dalam keadaan pegun. Okey, maksudnya kereta berhenti rehat selama berapa minit? 70 atau 40? Selama 30 minit. Maksudnya kereta tu berada dalam keadaan pegun lah, tidak bergerak ya. Berhenti selama 30 minit. Hitung kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak dalam kilometer per jam pergerakan kereta Aznizam dari Kuala Penyu ke Beaufort. Dia mahu yang dari Kuala Penyu ke Beaufort. Dia mahu yang inilah. Okey. Hitung kadar perubahan jarak, maksudnya dia mahu laju lah. Laju sama dengan apa tadi? Jarak bahagi dengan masa. Okay, so B laju jarak dia ialah 40 bahagi dengan masa selama 40 minit mesti bahagi dengan 60 sebab nak tukar dengan jam. Okey. 40 bahagi dengan 60 sebab nak tukar pergi jam. Okey, so ambil kalkulator, kamu kira, kamu akan dapat dia punya laju ialah 60 km per jam. Itu untuk jawapan soalan B. Okey, soalan C pula dia tanya, jika kelajuan kereta Aznizam dari Beaufort ke Kota Kinabalu, okey. Sekarang kelajuan dia daripada mana pula dia nak tengok? Dari Beaufort ke Kota Kinabalu. Okey, dari Beaufort sini dia berhenti rehat ke Kota Kinabalu, yang inilah sekarang nak tengok. Dia bagi laju sama dengan 75 km per jam. Dia bagi laju. Jadi sekarang apa yang nak kena cari ialah cari nilai T. Berapa masa dia. Okey, sama juga kita gunakan rumus yang sama, iaitu jumlah jarak, okey, daripada Beaufort ke Kuala Penyu, jarak dia berapa? 135, kamu tolak dengan 40. Tu 35 tolak 40. Okey. Bahagi dengan jumlah masa. Masa daripada sini je lah kita ambil yang ini sahaja sebab dia mahu daripada Beaufort ke KK. Jadi T tolak dengan 70. Sini T tolak 70 masa dia. T tolak 70 mesti bahagi dengan 60. Sebab dia bagi dalam kilometer per jam sama dengan 75. Okey, kita dapat macam tu. Okay, lepas tu macam mana kita nak buat? Kita nak buat macam mana? Kita sambung yang tadi. 135 tolak dengan 40, kamu akan dapat 95. Yang ini boleh bertukar tempat ni. Okay, tukar tempat dia. Per 75 sama dengan T tolak 70 per 60. Itu apa yang kita perlu buat. Boleh pindahkan 60, bahagi jadi darab. 95 per 75 darab dengan 60, kita akan dapat 76. Okey. Lepas tu tengok sini, kita mahu T, ini tolak jadi tambah. Kita dapatlah T sama dengan 146 minit ke saat tadi? Minit. 146 minit. Okay, itu untuk soalan C. Dan D, hitung laju purata dalam kilometer per jam. Kereta itu bagi keseluruhan perjalanan. Keseluruhan perjalanan maksudnya kita dapat T tadi tu ialah 146 minit. Dan keseluruhan perjalanan ialah 135 jarak dia. Jadi macam mana nak cari laju? Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Dapatlah laju purata. Okay, laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay. So jumlah jarak kita tahu 135 km. Bahagi dengan jumlah masa, berapa dah kita dapat tadi? 146 minit.
kena bahagi dengan 60 sebab jawapan dia nak dalam kilometer per jam. Jadi kamu bahagi, kamu akan dapat sama dengan purata laju dia ialah 55.48 kilometer per jam. Okey, siap. Soalan seterusnya. Raja 5 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan teksi yang dinaiki oleh Rachel dan motorkar yang dipandu oleh Morty. Kita bagi raja macam ni. Okey, penerangan dia. Tengok penerangan dia. ABCD mewakili perjalanan teksi. ABCD ialah teksi yang dinaiki oleh Rachel. Mana ABCD? Okay, ABCD ni ialah teksi yang dinaiki oleh Rachel. Okay, ABCD ialah teksi yang dinaiki oleh Rachel dari bandar P ke bandar Q. Dari bandar P ke bandar Q. Okay. Lepas tu dibagi lagi FG mewakili perjalanan motorkar yang dipandu oleh Morty dari bandar Q ke bandar P. Sekarang ni Morty dia daripada bandar Q ke bandar P, dia naik motorkar, kereta lah. Dia naik motorkar dipandu oleh Morty. Okay, Morty naik motorkar, Rachel naik teksi. Okay. Morty daripada bandar Q ke bandar P, manakala Rachel daripada bandar P ke bandar Q. Soalan dia, jika perjalanan teksi dan motorkar bermula pada jam 9 pagi, okay, nyatakan masa apabila kedua-dua kenderaan itu berjumpa. Maksudnya dia nak tahu jam berapa. Kalau tanya berapakah masa, maksud dia nak tahu pukul berapakah. So, maksudnya dia mula dekat sini pukul 9 pagi. Okay. Di mana diorang jumpa? Di sinilah. Di mana diorang jumpa di sini. Titik pertemuan diorang jumpa ni selama minit yang ke-40. Minit yang ke-40. Maksudnya jam berapa? Pukul berapakah diorang jumpa? Pukul 9.40 pagi. Okay. Soalan kedua. B. Huraikan pergerakan teksi yang dinaiki Rachel dalam tempoh 40 minit yang pertama. Okay, Rachel dalam tempoh 40 minit yang pertama. Maksud dia mau inilah. Okay, dia suruh kamu huraikan. Maksudnya kamu kena tahulah berapa laju dia. Macam mana nak cari laju? Ingat lagi? Jarak 48 bahagi dengan masa 40 bahagi 60. Kita akan dapat ambil kalkulator kira 72 km per jam. So macam mana nak huraikan itu? Kita bergerak dengan laju. Kereta bergerak dengan laju 72 km per jam dalam tempoh 40 minit pertama dengan jarak, berapa jarak dia? Dengan jarak 48 km. Nak huraikan, masukkan semua itu. Mesti ada laju, mesti ada jarak, mesti ada masa. C. Hitung kadar perubahan jarak dalam kilometer per jam teksi yang dinaiki oleh Rachel selama tempoh 120 minit. Maksudnya seluruh perjalanan lah teksi. Kadar perubahan jarak. Okey, jadi kita cari perubahan jarak ialah jarak bahagi dengan masa. Jarak dia ialah 120 bahagi dengan 120 bahagi 60. So kamu akan dapat sama dengan 60 km per jam. Kadar perubahan jarak dia. Okey, lepas tu kita tengok lagi D. Dia tanya, cari laju purata dalam kilometer per jam motorkar Morty bagi keseluruhan perjalanannya. Okey, jadi macam mana kita nak cari keseluruhan perjalanan dia? Sama jugalah cara dia. Laju purata maksudnya jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak 120. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey.
65 minit. Sebab apa? Sebab motorcar tu dia dalam masa 65 minit dia sudah sampai. 65/60. So, kita kira kita akan dapat 65/60 dapat 110.77 kilometer per jam. Okey. Okey, dah siap. Soalan ke-6. Raja 6 di ruang jawapan menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Adam dengan menaiki motosikal dari bandar R ke bandar T. Okey, dah bagi. Dari bandar R ke bandar T. Dia naik motosikal. Okey. Lepas tu Adam mengambil masa 45 minit untuk pulang ke bandar R. Dah sampai bandar T. Dia ambil masa 45 minit untuk pulang ke bandar R. Lengkapkan graf perjalanan itu. Maksudnya berapa minit? 40 minit 90 ni tambah dengan 45 kita akan dapat 135 minit. Jadi kamu carilah di sini mana 90 sini 135 minit. Jadi kamu garis sajalah. Lengkapkan kan. Okey. Boleh? Lepas tu disuruh cari laju bagi 30 minit yang pertama. Laju bagi 30 minit yang pertama kat sini. Okey. Jadi 30 maksudnya laju dia ialah mana tadi tu? Tempoh masa dulu. Tempoh masa dalam minit Adam berhenti di bandar S. Tempoh masa dia berhenti di bandar S. Tempoh masa ni dia mau cari maksudnya 60 tolak 30. Maksudnya dia berehat selama 30 minit. Okey. Soalan kedua. Laju bagi 30 minit yang pertama. Okey. So laju 30 bahagi dengan 30/60. So kita akan dapat 60 kilometer per jam. Sama je lebih kurang kan dia punya soalan. Kamu kena pandai-pandai pusing je lah. Okey, soalan yang ketiga. Purata laju. Okey, kalau purata laju tahu sudah kan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak dia sebab dia pergi dari bandar R, pergi S, pergi T. Dia balik semula. Maksudnya jarak dia akan jadi 2 kali ganda kan. Pergi dan balik. Maksudnya kalau pergi 70, balik pun 70 lah. Jarak 70 tambah 70. Bahagi dengan berapa masa yang dia ambil? 135/60. Sebab nak tukar pergi jam. So kita akan dapat purata laju dia 62.22 km per jam. Kita masuk ke 7.2 graf laju masa. Speed time graph. Okay. Dia berbeza sikit dengan graf jarak masa tadi. Tapi cara dia sama saja kalau kamu tahu dia punya rumus. Okay, Raja 7 menunjukkan graf laju masa bagi satu zarah dalam tempoh 15 saat. Okay, laju saat. Jadi tak perlu lagi nak berubah. Cari jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh masa 15 minit. Jadi jarak itu adalah sama dengan luas di bawah graf. So kamu kena ingatlah macam mana nak cari rumus luas. Biasa dia melibatkan segitiga, segi empat dan trapezium. Itu sahaja biasanya lah. Okay, jadi kita teruskan saja soalan kita. Cari jarak dalam dalam meter yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 15 saat. Okay, jadi macam mana nak cari tempoh 15 saat? Kita tengok bentuk dia ni. Pertama tengoklah dia jadi bentuk apa. Kita tutup dia. Biasa dia akan ada 3 bentuk ini saja. Sama ada segitiga, segi empat ataupun trapezium. Jadi kalau kita nak tengok betul-betul, kalau kita buat begini, dia akan jadi trapezium. Nampak? Ini yang pertama. Dan ini pun trapezium. Ataupun kamu boleh buat jadi 3 bentuk. Kalau garis ini jadi segitiga, segi empat dan trapezium. Ataupun buat semua jadi trapezium. Ini trapezium, ini trapezium B. Okey. Jadi macam mana nak cari luas trapezium? Rumus tu kena tahulah. 1/2
trapezium. Kalau trapezium, macam mana nak cari rumus luas dia? 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi yang selari. Sisi selari yang inilah yang selari. AB. Okay, A plus B darab dengan dia punya C sini. Okay. Kalau trapezium dia bentuk macam ni. Okay, mana yang selari? Inilah yang selari. A, B yang tetap jadi C. Okay. Jadi rumus dia samalah. Okay, sekarang kita tengok bentuk dia macam ni. Kamu nak tahu ini ialah yang selari dia. Okay. Jadi luas A tambah dengan luas B, kita akan dapat jadi jumlah jarak. Jumlah jarak dalam tempoh 15 saat. Okay, luas A 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi yang selari. Okay, sisi selari sini 8. Ni sampai sini 8. Ini pula tengok sebelah sini 20. 8 tambah 20 darab dengan sisi dia yang inilah. 0, 4 jadi sisi dia 4. Okay. Tambah dengan luas B. B pun sama 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi selari. Kalau dia begini, sisi selarinya inilah. Okay. Kalau sisi selari dia tegak, kita tengok di bahagian laju tegak. Sekarang selari dia ialah mendatar kan? Kalau mendatar, tengok di bahagian masa. Kalau ini kamu tengoklah. Ini dia punya ni. Sini 4, sini 9. Jadi berapakah di sini? 9 tolak dengan 4, kita akan dapat 5. So 5 tambah dengan yang ini. Ini pun dari sini sampai sini. Daripada 4 hingga 15. Sebab ini kita dah guna untuk A ya. So 15 kamu tolak dengan 4. Berapa 15 4 dapat 11. Itulah sisi selari dia. So darab lagi dengan dia punya C dia yang ini 20. Ingat asal menegak macam ni. Tengok di mana nilai dia, tengok di bahagian laju. Kalau dia begini, tengok di bahagian masa dia punya nilai. Jadi kamu ambil kalkulator, kamu akan kira ini, kamu akan dapat 56 tambah dengan 160. Okey, 56 tambah dengan 160. So kamu akan dapat jarak dia lah 216 meter. Okey, itu jawapan dia. Seterusnya. Tengok lagi soalan seterusnya. Graf laju masa dalam pelajaran 8 menunjukkan gerakan suatu objek dalam tempoh T saat. Okey, cari nilai T jika jarak yang dilalui oleh objek itu pada 9 saat pertama. Okey, clue yang dia bagi. 9 saat yang pertama ialah 3/4 daripada jarak yang dilalui pada kelajuan seragam. Yang begini kita namakan dia kelajuan seragam. Jadi kita mau kena cari dulu jarak untuk 9 saat yang pertama. Yang ini. Okay, jadi bentuk apa itu? Itu ialah bentuk trapezium. Jadi kamu cari dulu jarak untuk 9 saat yang pertama. Jarak untuk 9 saat pertama sama dengan 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi selari 4 tambah 8 darab dengan 9. So yang ini bila kita darab, kita akan dapat 54. Jadi yang ini kita dapat 54. Dia punya jarak. Jadi macam mana nak cari jarak yang ini? Dia katakan dia bagi 3/4 daripada jarak yang dilalui. Maksudnya siapa yang besar sekarang? Inilah segi 4 tu kan. Dia kata 3/4 daripada yang jarak yang dilalui pada kelajuan yang seragam. Inilah kelajuan seragam, itu segi 4, maksudnya panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Yang ini kita tahu berapa dia punya nilai ni. T tolak 9 masa darab dengan 8 sama dengan 54. Ini panjang darab lebar ya. Ini ialah luas bagi segi 4 ni lah. Jarak bagi dalam lajuan seragam. 3/4 daripada jarak tu ialah 54. Jadi kita main gunakan persamaan linear lah ini. Jadi persamaan linear kita pindahkan je lah ini ke sebelah. Kita akan dapat T tolak 9 darab 8 sama dengan 54.
Darab dengan 4 bahagi dengan 3 dapat 72. Sudah pindah ke sebelah ya. Okey, ni darab pindah jadi bahagi. Kemudian pindah lagi ni darab ni jadi bahagi. 72 bahagi 8 kita akan dapat 9. So 9 tambah 9 itu dapat T sama dengan 18. Okey, saya dapatlah T sama dengan 18. Okey, darjah 9 menunjukkan graf laju masa bagi sebuah kereta dalam tempoh 28 saat. Okey, dia bagi sudah laju MS 1 ya, 1.2. Jadi tentukan nilai V jika pecutan kereta itu dalam 12 saat yang pertama ialah 1/4. 12 saat yang pertama, dia sudah cari V. Tak tahu berapa V dalam 12 saat yang pertama. Jadi dia sudah bagi, apa yang dia bagi? Pecutan. Okey, kita tahu macam mana nak cari pecutan. Pecutan sama dengan laju akhir. Okey, pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa akhir tolak masa awal. So, terdapatlah laju awal 17 laju akhir. Sebab dia mula daripada V, maksudnya laju akhir dia ialah 17. Tolak dengan V, laju awal bahagi dengan masa 12, tolak kosong, 12 lah. Sama dengan apa dia bilang tadi? 1/4. Sama dengan 1/4. Jadi macam mana nak cari V? Gunakanlah persamaan linear. Okey, jadi kamu darab silang. Itu pun pindahkan sahaja 12 itu situ. Pindahkan sini. Jadi darabkan 1/4 darab 12, kamu akan dapat 3 sama dengan 17 tolak V. So V pindahkan ke sebelah, V sama dengan 17 tolak 3. So V sama dengan 14. So dapatlah V itu 14. Soalan B, hitungkan kadar perubahan laju terhadap masa bagi 16 saat yang terakhir. Jadi cari kadar perubahan laju, maksudnya laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa akhir tolak masa awal. Okey, jadi kita tengoklah. Dalam 16 yang inilah dia nak tengok. Okey. Jadi dia punya ini kita panggil dia pecutan ni sebab dia kecerunan dia menurun. Macam tu kan, dia daripada atas pergi bawah. Jadi kita tengok 0 tolak 17. Okey. Laju akhir tolak dengan laju awal sebab dia mula daripada 17 ini. Dia mula daripada 17, dia pergi ke 0. Sebab itulah 0 tolak 17 bahagi dengan, kalau masa pula, masa akhir tolak masa awal, 28 tolak 12. So kita akan dapat negatif 17/16. MS negatif lah. Kenapa negatif? Negatif tu menunjukkan laju dia tu adanya pecutan. Okey. Pecutan bukan boleh buat juga dalam perpuluhan. Okey. Kita dapatlah jawapan dia. Sama saja ya. Darjah 10 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 17 minit. Okey, dalam tempoh 17 minit sudah bagi graf dia. Nyatakan tempoh masa dalam minit zarah itu bergerak dengan laju seragam. Mana laju seragam? Yang ini ni namanya laju seragam. Jadi berapa tempoh masa dia? Maksudnya tengoklah masa. 13 tolak dengan 6. So kita dapat 7 minit. Okey, itu jawapan A. Itu jawapan B. Hitungnya pecutan dalam meter per minit bagi zarah itu dalam tempoh 4 minit yang terakhir. 4 minit yang terakhir maksudnya dia nak cari ni lah yang pecutan ni. Berapa dia punya kita carilah sama macam tadi. Laju akhir tolak laju awal. 0 tolak 18. Bahagi dengan masa. Berapa masa dia ni? Tolaklah 17 tolak dengan 13. Kita akan dapat 4. 17 tolak 13. Okey. So kamu darablah. Kamu bahagi.
4 negatif 4.5. Itulah dia punya nyah pecutan. Sebab tu dia negatif. Negatif maksudnya dia nyah pecutan. Okay. C. Hitung nilai V. Hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui oleh zarah tersebut dalam tempoh 13 saat pertama. 13 saat pertama yang ini. Yang ini 13 saat pertama. Okey, ialah 195 meter. Jadi nak cari berapakah nilai V. Sekarang kita ada berapa bentuk kat sini nampak? Ada 2 bentuk. Trapezium dengan segi 4. Jadi macam mana nak cari dia? Okey, jadi luas A tambah luas B. Luas A tambah luas B kita akan dapat sama dengan 195. Dia dah bagi kan? Jadi kamu masukkan saja luas A. Luas A sama dengan ini sisi selari dia. Okey, jadi luas A ialah 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari. V tambah 18. Sisi selari dia V tambah 18. Darab dengan dia punya C dia 6. Tambah dengan luas B. B ialah segi 4. Segi 4 senang je lah. Panjang darab lebar. 18 darab dengan 13 tolak 6. 7. So 18 darab 7. Kamu akan dapat 195. Okey, dapat macam ni. So kita gunakanlah persamaan linear serentak. Ini boleh potong. Dapat 3. So kita akan dapat, kita kembangkan dia, 3V tambah dengan 54 tambah dengan darab ini dapat 126 sama dengan 195. Lepas tu pindahkan dia, kita akan dapat 15. 195 tolak 195 tolak 126 tolak 54 dapat 15. So V sama dengan 5 lah. 3V sama dengan 15. So V sama dengan 5. Soalan yang kelima. Rajah 11 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan satu objek dalam tempoh T saat. Okey, dalam tempoh T saat. Dia sudah bagi. Nyatakan laju seragam. Okey, laju seragam kita dah tahu yang ini. Laju seragam. Kan laju seragam. Okay, berapa tu laju seragam? Okay, dia nak laju seragam ya. Bukan tengok masa. Tengok laju. Kalau dia kata nak masa, laju maksudnya tengok laju. Berapa laju seragam dia? 10 ms. Okey, itulah jawapan untuk A. Okey, laju seragam. Okey. B. Huraikan pergerakan objek itu dari saat ke-6 hingga saat ke-12. Saat ke-6 hingga saat ke-12. Huraikan maksudnya kamu kena carilah dia punya laju-laju sudah tahu kan berapa. Jadi kamu huraikan, kamu tulis je lah. Objek bergerak. B. Objek bergerak dengan laju seragam. Laju seragam 10 minit per second. 10 meter per second dalam tempoh 6 saat. Okay, itu cara tulis dia untuk soalan B. C. Hitung kadar perubahan laju objek itu dalam tempoh 6 saat pertama. 6 saat pertama dia nak cari itu maksudnya 10 bahagi dengan 6. Kita dapat 10 bahagi 6 sama dengan 5/3 ms into 1. Ataupun boleh tukar ke dalam perpuluhan. Tak ada masalah. Soalan seterusnya. Diberi jarak yang dilalui dalam tempoh 6 saat yang pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui dari saat ke-12 hingga saat ke-T. Maksudnya jarak yang pertama ini separuh jarak yang ini. Okey, separuh. Kalau sini A, sini 2. Kita maksud dia separuh. Jadi kita cari dulu yang A tu. Macam mana kita nak cari A? Itulah segitiga kan. Segitiga maksudnya 1/2 darab tapak. Ini tapak 6. Darab dengan 10. Tinggi dia kita dapat 30 meter lah.
Jadi kalau sini A, kalau 2 kali maksudnya berapa? Kalau 30 maksudnya yang besar ni ialah 60 meter jarak dia. So dia nak cari T. Jadi nak cari T, gunakanlah rumus trapezium. Ini ialah sisi selari dia. Jadi 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari, 10 tambah 20. Okey. Darab dengan masa. Masa ialah yang bawah dia. Bukan masa. Darab dengan dia punya C sini. T tolak 12. T tolak 12. Kita akan dapat 60. Lepas tu nak buat apa? Okey, ini kita boleh teruskan pindah ke sebelah darab. Kita akan dapat kat sini ialah 1/2 darab dengan 30. Darab dengan T tolak 12 sama dengan 60. Okey. Lepas ni boleh potong dapat 15. So T tolak 12 sama dengan 60 bahagi 15. Pindah pergi sebelah darab jadi bahagi. So T sama dengan kita akan dapat 60 bahagi 15 tambah dengan 12 sama akan dapat 16. Tidak ya? Okey. Okey, soalan 6. Jadual 1 menunjukkan laju dan masa bagi suatu zarah dalam tempoh 20 saat. Sudah bagi laju dan masa dalam tempoh 20 saat. Berdasarkan jadual, lukis graf laju masa pada rajah di ruang jawapan. Okey, macam ni nak lukis dia punya ni graf. Kita kena buat dululah dia punya paksi dia lah. Biasa buat dulu paksi. Okey. Ini ialah graf apa ni? Laju dan masa. Masa dalam saat. Okey. Lepas tu kita tulis dia punya koordinat dia. Kita boleh agak-agak lah tengok daripada sini. Nak buat 5-5 boleh. Nak buat 10-10 pun boleh. Jadi kita buatlah 10, sini kosong. 10, 20. 10, 20. Okay. Lepas tu kita plot. Kita tengoklah jadual ni. Berdasarkan jadual, laju 10. Masa kosong, laju 10. Okay, masa kosong, laju 10. Lepas tu masa 5, laju 20. Masa 5 kat sini, laju 20. Lepas tu masa 20. Masa 10, laju pun 20. Sama. Lepas tu masa 20, laju kosong. Okey. Dah plot macam tu. Kita ambil pembaris. Kita garis. Dapatlah graf laju masa. Okey. Graf laju masa ya. Nak plot mesti tengok jadual. Okey. Plot mesti berdasarkan jadual. Okey, B, berdasarkan graf anda di A, nyatakan laju seragam. Okey, laju seragam maksudnya yang hantar bergerak ni. Ni laju seragam. Berapa laju seragam? Tengok laju. Laju seragam ialah 20 meter per second. Okey, itu untuk soalan nombor 1. Okey, 2. Tempoh masa dalam saat zarah bergerak dengan laju seragam. Jadi dia nak tengok pula dia punya tempoh masa. Tengok bawah lah. Laju seragam. Sini 5. Jadi berapa tempoh masa dia bergerak dalam laju seragam? 5 saat. Tulis jawapan dia 5 saat. Seterusnya, hitung kadar perubahan laju dalam ms minit per second dalam tempoh 5 saat yang pertama. Okey, jadi macam mana nak cari tu? Tadi kita dah buat. Senang sahaja kan? Dia kata 5 saat yang pertama. Laju bahagi dengan masa. Berapakah perubahan laju? Kalau perubahan laju kat sini 20 tolak 10. Bahagi dengan 5. Kan? Sebab kita ambil daripada sini. Dia mahu 5 saat yang pertama. Dia mula daripada 10. Jadi kita dapatlah dia 20 tolak 10. Kita dapat dia 2 minit per second.
pula jawapan dia. Sorry, bukan 2 minit. 2 meter per second. Okay, always wrong. Okay, soalan seterusnya. Hitung purata laju dalam meter per second bagi Zara itu dalam tempoh 20 saat. Okey, dalam tempoh 20 saat ini suruh cari purata laju. Jadi kita tahulah purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. So kat sini kamu kena cari dulu jarak. Ingat jarak tu apa tadi? Jarak ialah luas di bawah graf. Okey, jadi kita dapat bentuk apa kat sini? Kita dapat dua bentuk juga ni. Trapezium pertama dengan trapezium kedua. Okey. Okey, jadi kita cari dulu jarak dia. Barulah kita dapat cari purata laju. Okey, cari jarak jumlah jarak sama dengan 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi serlari. A dulu A tambah B kan. A plus B. 10 tambah 20 darab dengan 5. Okey, tambah dengan B. B 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari ni, yang ini 5 juga. 5 tambah ini 20 tolak 5, 15. Dapat 15 darab dengan 20. Okey, so kita akan dapat jawapan dia. Kamu kira lah, dapat 75 tambah dengan 200. So kita dapat 275. Itu ialah jumlah jarak. Belum habis kan, sebab kita nak cari laju purata laju. So purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak ialah 275 meter bahagi dengan masa. Masa berapa saat? 20 saat. So kita akan dapat 13.75 meter per second. Dah siap.